Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal bin Ahmad, nombor matrik 266090. Pada hari ini saya dan rakan-rakan sekumpulan akan membuat pembentangan berkenaan dengan tajuk Perbandingan Pentadbiran Awam Korea dan Filipina. Dalam pembentangan ini, kami akan menghuraikan beberapa aspek terhadap kedua-dua buah negara ini, iaitu yang pertamanya latar belakang, yang kedua ekonomi dan sosial, yang ketiga hubungan antarabangsa, yang keempat sistem pentadbiran, dan yang terakhir perbandingan sistem pentadbiran. Baiklah, kita terus ke pembentangan negara Korea. Baik, kita teruskan kepada pembentangan kumpulan kami. Aspek pertama yang kita akan bentangkan adalah latar belakang. Korea Utara adalah sebuah negara yang terletak di timur Asia yang menempati bahagian utara semenanjung Korea, sebanyak 55% kawasan tanah semenanjung Korea. Negara ini bersempadan dengan Rusia di sebelah utara dan China, dan juga Korea Selatan di bahagian selatan negara tersebut. Pyongyang adalah ibu negara kepada Korea Utara dan telah menjadi pusat industri dan pengangkutan utama yang berhampiran dengan pantai barat. Semenanjung Korea adalah sebuah wilayah yang paling homogen dari segi etnik berbanding negara lain di dunia. Populasi penduduk di Korea Utara telah menjadi terpencil semenjak tahun 1945 dan hampir 99% daripada keseluruhan populasi adalah orang Korea, dan hanya terdapat segelintir penduduk negara itu yang berbangsa Cina yang menjadi satu-satunya kumpulan etnik berbeza di negara ini. Baik, kita ke elemen seterusnya adalah ekonomi sosial. Sistem ekonomi perintah atau common economy adalah apabila pemerintah sesuatu negara memutuskan untuk membuat semua keputusan mengenai kegiatan ekonomi yang melibatkan pengeluaran dan pengedaran barang dan perkhidmatan, yang melibatkan jumlah dan harga dan juga kadar upah. Kebebasan memilih untuk pengeluar dan pengguna dibatasi dengan apa yang dapat dihasilkan oleh masyarakat untuk semua pengguna, sehingga sistem ini menentukan pengedaran jumlah pengeluaran yang juga merangkumi aspek seperti teknologi yang digunakan, tahap pengeluaran dan corak pengeluaran. Matlamat ekonomi Korea Utara adalah untuk memenuhi keperluan sosial dan kepentingan swasta dan mengejar hak milik swasta tidak dirasionalisasikan secara sosial dan tidak dibenarkan secara moral. Pengurusan ekonomi di Korea Utara agak kaku dan tertutup, bahkan di negara sistem ekonomi komando sosialis, di mana sistem yang tersirat di Korea Utara menekankan persamaan pengagihan sebagai objektif ekonomi yang penting dan perancangan pusat pembangunan ekonomi. Amerika Syarikat telah beberapa kali menawarkan untuk membantu DPRK untuk bergabung dengan masyarakat antarabangsa dengan syarat melepaskan program peluru berpandu dan nuklear mereka sebagai pertukaran untuk jaminan keselamatan. Tetapi DPRK memilih untuk meneruskan program-program nuklear lebih daripada hubungan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan saya Faizal atas pembentangan beliau, dan saya akan meneruskan pembentangan tersebut. Sebelum saya terlupa, saya akan memperkenalkan diri saya, Muhammad Faizul bin Hanafiah dari Grup G Johor Bahru, nombor matrik 266047. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami, iaitu hubungan antarabangsa. Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) telah terbentuk selepas bermulanya konflik antara negara ini dengan Korea Selatan serta sejarah negara ini dengan komunis dunia. Kedua-dua pemerintah Korea Utara dan pemerintah Korea Selatan yang dikenali secara rasmi sebagai Republik Korea mengaku sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di seluruh Korea, yang akhirnya menyebabkan Perang Korea berlaku pada 1950-an.
Korea Utara sering dianggap sebagai kerajaan hermit kerana negara ini agak terpencil daripada komuniti antarabangsa. Namun begitu, Korea Utara menjaga hubungan diplomatik dengan 164 negara bebas. Sebagai contoh, Republik Demokratik Kongo mempunyai hubungan persahabatan dengan Korea Utara. Selepas kematian Laurent Kabila, pekerja Korea Utara di bawah Monsude Overseas Project membina sebuah patung yang memperingati kehidupan bekas pemimpin di Kinshasa. Korea Utara juga mempunyai hubungan diplomatik dengan Malaysia. Namun begitu, selepas pembunuhan Kim Jong-nam di lampangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada Februari 2017, hubungan antara kedua-dua negara menjadi semakin buruk. Lebih lagi apabila Malaysia mengekstradisi ahli perniagaan Korea Utara Moon Chol-yong ke Amerika Syarikat pada pertengahan Mac 2021 atas tuduhan pengubahan wang haram. Hubungan antara Korea Utara dan New Zealand pula hampir tidak wujud sejak penubuhan Korea Utara dan akibat daripada sokongan New Zealand kepada Korea Selatan dan Amerika Syarikat semasa Perang Korea. Hubungan diplomatik antara dua negara ini hanya wujud selepas tahun 2021 pada tahun 2001 dan New Zealand telah memperakui kedutaannya di Korea Selatan ke Korea Utara. Menteri Luar New Zealand Winston Peters melakukan lawatan ke Pyongyang pada 20 November 2007. Sistem pentadbiran Korea. Kim Jong-il yang memerintah di PRK, di Republik Korea Demokratik Korea dari tahun 1994 hingga 2011 memusatkan sistem pentadbirannya pada ideologi keamanan nasional dan diplomasi. Pemimpin Korea Utara menyerahkan pengurusan ekonomi kepada juruteknik atau pakar ekonomi negara tersebut. Dengan menurut kata-kata ayahnya, Kim Il-sung, yang menasihatinya tentang pentadbiran negara yang membuatkan beliau memberi sebahagian kuasa kepada ahli kabinet untuk menguruskan ekonomi negara Korea Utara secara lebih bebas dan fleksibel berbanding cara pentadbiran bapaknya, dan sistem ini telah diformalisasikan di dalam Perlembagaan 1998. Kementerian Keselamatan Awam di Korea Utara juga dikenali sebagai Kementerian Keselamatan Sosial dan Jabatan Keselamatan Negara, bertanggungjawab untuk keselamatan dalaman, walaupun kedua-duanya adalah badan utama dalam sistem pentadbiran. Dua jabatan ini dikawal ketat oleh aparat parti melalui Suruhanjaya Keadilan dan keselamatan dan melibatkan keseluruhan aras kuasa mereka. Struktur keselamatan awam formal ditambah dengan sistem pemberi maklumat yang meluas dalam kalangan masyarakat. Kementerian Keselamatan Rakyat juga dikenali sebagai Kementerian Keselamatan Awam yang menggunakan kira-kira 200,000 kaki tangan yang bertanggungjawab merangkumi keselamatan dalaman, kawalan sosial seperti catatan lagu dan sekatan tempat tinggal, dan fungsi asas polis termasuk penindasan rusuhan. Kementerian Keselamatan Rakyat terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Saya akan serahkan pembincangan ini kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Faizul kerana telah memberi laluan kepada saya untuk membentangkan slide yang seterusnya. Okey, nama saya Muhammad Rushidi bin Roshlan, nombor metri 26603. Saya akan membentangkan tentang latar belakang negara Filipina. Okey, negara Filipina ni dia terletak di wilayah Kepulauan Asia Tenggara yang mengandungi kira-kira 7,641 pulau
Banyak tu. Okey, dengan 34,131,862 km persegi tanah dengan iklim tropika yang dikuasai oleh musim kering dan juga musim hujan. Okey, negara Filipina ni dia terkenal dengan Pulau Luzon, Pulau Mindanao dan juga Pulau Visayas yang besar yang seterusnya membahagikan kepulauan berdasarkan 3 wilayah ini. Okey, untuk pengetahuan semua, pulau-pulau di negara Filipina ni dia berasal daripada letusan gunung berapi. Jadi kebanyakan daratan adalah gunung yang berbatu. Dan banyak gunung berapi masih aktif di negara Filipina ni. Okey, latar belakang yang kedua. Negara Filipina ini dia terdiri daripada lebih dari 100 juta orang dengan kadar pertumbuhan penduduk 1.72%. 19% kelahiran lebih dari 1000 penduduk dan 5.2% kematian lebih dari 1000 penduduk. Negara Filipina ini dia terdiri daripada pelbagai etnik seperti etnik Visayan, etnik Ilocano, etnik Kapampangan, etnik Pangasinan dan juga etnik Hiligaynon. Saya nak sebut pun susah tu. Okey, dengan bahasa Tagalognya sebagai bahasa utama yang dituturkan bersama dengan beberapa bahasa lain seperti bahasa Cebuano, bahasa Were, bahasa Ilocano dan juga bahasa Tausug. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang ekonomi sosial negara Filipina. Okey, yang pertama, negara-negara ASEAN seperti negara Filipina menyumbang kira-kira 5% pembuatan global dengan saham dominan dalam pelbagai subsektor seperti kenderaan bermotor, logam, makanan dan minuman dan bahan kimia. Yang kedua, nilai Filipina sebagai operasi asas untuk ekspor pembuatan telah berkembang selama bertahun-tahun sehingga membuka peluang yang lebih luas untuk ekspor untuk Malaysia, terutama ketika trend komuniti ekonomi ASEAN secara beransur-ansur menjadi kenyataan kerana dapat meningkatkan perdagangan intrarantau barang pembuatan. Yang ketiga, komoditi import Filipina tumbuh secara berterusan sebanyak 10% sejak tahun 2013 dengan rakan import utama seperti negara China, negara Jepun, Amerika Syarikat, Thailand, Korea Selatan, Singapura dan negara Indonesia yang melibatkan barangan penggunaan berkualiti seperti elektronik, pengguna, pakaian dan aksesori, produk plastik, permainan, mainan, barang sukan, jam tangan dan produk penjagaan diri. Okey, dan yang terakhir, sementara itu, industri utama yang mengembangkan ekonomi negara adalah pemasangan elektronik, pembuatan makanan, proses perniagaan, penyemburan luar, aero angkasa, pembuatan kapal, beras, penangkapan ikan, penapisan minyak, logam, pakaian, tekstil dan pembuatan bahan kimia dieksport ke negara-negara utama seperti negara Amerika Syarikat, Hong Kong, Jepun, China, Singapura, Jerman dan negara Thailand. Okey, setakat itu sahaja pembentangan saya tentang latar belakang dan juga ekonomi sosial negara Filipina. Okey, seterusnya saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada sahabat saya Hanasrul Effendi. Sekian, terima kasih.